Sama saya minta maaf. Saya pun tak sihat. Saya sakit kanser. Dan daripada penerangan yang saya dah dengar ni, saya cuba nak bayangkan bahawa Kedah Tua ini adalah Melaka. Kedah Tua ini adalah Melaka yang sebenarnya menjadi rebutan oleh masyarakat pada ketika itu. Oleh kerana industri besi yang ada, maka Portugis dia datang kemari. Kemudian kita dengan bijaksananya telah pun menghidupkan api-api di pokok-pokok dan di pantai sehingga terbitlah pasir terbakar di Langkawi. Dan Hulu Melaka duduknya di Langkawi. Jadi dengan pandangan itu, saya berpendapat bahawa apabila kalah Portugis, mereka lari turun ke Melaka. Dia jumpa sebuah sungai kecil yang masuk, kalau kita tengok hari ini, Melaka itu tidaklah boleh digahkan sebagai sebuah tempat kapal besar boleh masuk. Jadi bagi saya, Melaka yang sebenarnya adalah di sini yang menjadi rebutan, bukannya Melaka yang ada pada. Saya bukan orang sini. Saya orang Johor, saya orang Melaka. Jadi Melaka yang sebenarnya. Dan Singapura itu kalau kita tengok dulu, dalam tanah Malaysia ini tidak ada singa. Singapura itu asal namanya Singapura, tempat singgah. Kapal yang datang daripada China singgah ke tanah itu dipanggil Singapura. Kalau kita melihat beberapa monumen yang ada dan kita lihat daripada pelabuhan yang ada dengan keluasan sungai yang ada, saya hari ini sehingga hari ini masih meletakkan keyakinan bahawa inilah Melaka. Inilah Melaka. Terpulang kepada tuan-tuan untuk mengkaji, kalau kita boleh buktikan inilah Melaka, maka satu sejarah perlu diubah, maka membuktikan bahawa kita tidak pernah kalah kepada Portugis satu masa dulu. Terima kasih. Jawapan saya walau-walau. USM berprinsip kepada bukti. Jadi, kerana sejarah negara dah sampai masa ini diperkemaskan dengan bukti yang lebih jelas. Tidak boleh lagi berdasar pada tulisan sejarah yang lalu yang juga merujuk kepada sejarah yang lalu. So, kita kena lihat secara saintifik apa bukti yang ada. Dan itu saya kata walau-walau. Kerana apabila kita sebut Melaka dalam ruang lingkup catatan sejarah yang ada di mana. Tapi apa bukti tamadun itu sesuatu tamadun terkait dengan Melaka. So saya mohon, kalau boleh mulai malam ini dalam kita mengkaji sejarah, mesti base kepada bukti, bukan kepada tulisan awal yang tidak ada bukti. Okey, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permukaan, saya sangat bekerja dengan penemuan ini dan saya rasa saya juga kerana kejayaan pasukan geologi yang saya kejayaan dimulai. Apa yang saya ingin tanya adalah apa yang begitu bertamadun sejak 1500 BC tadi hilangnya tiba-tiba timbul balik ditemui. Keluasannya itu beribu kilometeran. Begitu bertamadun dari zaman dulu, tiba-tiba hilangnya dan dijumpa kembali. Itu saja.
Kalau boleh Datuk. Terima kasih, Prof. Main reason ataupun sebab utama Sungai Batu ditinggalkan ialah apabila Sungai Batu itu sendiri mengalami proses percetikan, menjadi shallow. Dia punya sungai kerana sedimentation, proses sedimentasi dari pergunungan. Apabila kapal tak ada masuk, maka dia mula ditinggalkan dan masyarakat itu pindah ke tapak yang lebih menghampiri ke laut di perkara hujan Sungai Mas, yang lebih muda yang dibentuk kemudian. Itu main reason dia. Kerana bila kapal tak boleh masuk, bisnes tak boleh jalan. Dan cukup jelas Sungai Batu makin lama makin mengalami proses percetakan akibat proses sedimentasi. Yang lain-lain, contoh faktor diserang oleh Sriwijaya pada abad 8, abad 7, abad 9. Serangan dilakukan, Sriwijaya menguasai besi semua itu. Dan satu yang baru saya temui adalah kehancuran Sriwijaya pada abad ke-10 di Palembang oleh tsunami yang sangat besar. Dan rupanya tsunami ini juga sampai ke Sungai pada abad ke-10. Walaupun kemudian berterusan. Jadi banyak faktor serangan, kejadian alam dan juga berbagai kali menyebabkan mereka pindah ke kawasan lain. Okey, ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SN dan kepada Prof yang telah sudi untuk memberikan penerangan. Kami dari Bantu Malaysia, NGO Bantu Malaysia, mengingatkan untuk menyertai dalam ekspedisi ini. Apa yang ingin saya dapat maklumat ataupun penerangan daripada Prof berkenaan dengan agama hadis dan berkemungkinan hubungannya dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Adakah kemungkinan ada rentetan daripada kerja-kerja besi Nabi Daud mengambil sumbernya daripada sini? Terima kasih. Jawapan saya sedang dalam kajian untuk melihat berkaitan keseluruhan ini dari segi masa dan juga bukti kepada beberapa nabi. Contoh, bila kita lihat tarikh 535 BC, tarikh ini adalah lebih kurang lahirnya agama Buddha pada abad 6 BC. Dan kajian awal serta rujukan sedia ada menunjukkan agama Buddha ini adalah Nabi Zulkifli. Tauhid sifat situl pada nanti baru penyembahan kepada dia. Tapi semua ini masih terdekat kajian. Begitu juga bila kita kata besi, kerana besi adalah satu-satunya mineral yang turun daripada langit. Dia bukan macam biji timah, dia bukan macam emas yang ada di bumi. Dan besi diperlukan pada satu-satu masa, satu-satu kawasan. Unsur surih dia atau unsur minor dia adalah berbeza. Maknanya kita boleh tahu tentang kerja-kerja barang kapal besi di seluruh dunia itu ada letak daripada situ. Dari situ kita boleh trace sampai ke Nabi. Semua dia dalam proses kami. Masih ada lagi? Assalamualaikum, Prof. Selamat petang. Soalan saya pada Prof, boleh tak Prof katakan secara spesifik sampel apa yang dihantar yang membuktikan tentang ada 225 sebelum Masihi itu? Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua, sebab tadi Prof cakap besi itu diturunkan di tempat-tempat yang tertentu kan? Prof tahu kan saya belajar astronomi. So, soalan saya adalahkah besi itu berasal daripada Kedah dan adakah ada bukti-bukti atau sumber besi itu di negeri Kedah?
Dan Prof, lagi satu lagi last, adakah kejatuhan kedah tua ni dia seiring dengan bila pot kedah tu naik, means that peleburan besi di kedah tu memang langsung diminish ke ataupun ada yang diteruskan tapi dibawa ke tempat lain? Tiga soalan saya, terima kasih Prof. Okey, soalan pertama untuk 535 BC adalah pentarian OSL terhadap katil. Kepada 535 BC adalah pentarian Arab radiocarbon terhadap tapak peleburan besi. Arab ya. Soalan kedua, sumber besi besi memang banyak seperti saya kata tadi. You boleh lihat geologi map, geologi bagi kawasan itu. Seperti apa yang saya kata tadi, kalau bawah UITM semua dia orang BGC, memang banyak BGC. Anotype dan juga geotype, malah laterite juga ada kalkulasi. Dan yang akhir, kejatuhan tamadun. Tamadun Sungai Batu besi sampai abad ke-18. Sultan Kedah pada masa abad ke-18 masih menjalankan industri, kerana industri besi. Contohnya ini contoh kesinambungan besi di Kedah tu. Pada abad ke-18 Sultan ketiga itu masih menjalankan gelembung besi dengan persetujuan British di Perdam dan juga ada 2-3 lokasi yang ada di Kot di Istana. So dia berterusan sebenarnya sampai sekarang. Beberapa lombong, ada 3 lombong saya rasa masih aktif di kawasan itu. Okey, ada lagi? Assalamualaikum. Selamat datang kepada Prof. Okay, nama saya Nur Ilham. Saya ingin tanya. Okay, sebelum tu ini saya tegaskan. Okay. Saya tak melihat apa yang Prof paparkan sekali sebab saya tak nampak. Tapi soalan yang saya utarakan ni berdasarkan apa yang saya faham dan apa yang saya terfikir untuk tanya kepada hari ini. Okey, tadi Prof ada mengatakan bahawa tamadun di Sungai Batu ini bermula sejak dari tahun 1 Masihi. Okey. Di mana soalan saya, okey, wajarkah pentakrifan tamadun itu kita letakkan secara mutlak kepada segala jumpaan dan kajian yang telah dilakukan di Sungai Batu pada mutakhir inilah. Wajarkah pentakrifan tamadun itu diletakkan? Sebab apa? Kalau kita lihat sebahagian daripada perincian tamadun itu wujudnya satu ruang ataupun situasi yang mampu mengungkapkan nilai keintelektualan sebagaimana yang terdapat dalam tamadun-tamadun lain seperti tamadun di China, di Mesir Purba dan beberapa kawasan lain. Terima kasih.